Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Golongan yang ke-18 di kalangan al-maghrurin sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi darain amin. Yang ke-18 iaitu golongan yang mendakwa ilmu ma'rifah. Golongan yang mendakwa ilmu ma'rifah ataupun dalam istilah golongan sufi iaitu seorang yang mencapai martabat al-arif billah. Jadi dia mendakwa dia memiliki ilmu ma'rifat ataupun mencapai sudah berada dalam kedudukan al-arif billah, penyaksian kebenaran, mana orang yang musyahadatul haq, terjemahan musyahadatul haq, telah menyaksikan yang hak, yang benar, terlampaunya berbagai maqam al-hal, yakni dia telah melepasi al-maqamat wal-ahwal. Ini semua istilah-istilah para sufi. Ada maqam ar-ridha, maqam maqam al-yaqin, juga al-ahwal. Itu semua istilah-istilah yang menggambarkan seseorang itu telah pun mencapai maqam yang tinggi di sisi orang-orang yang bergelumang dalam tasawuf, senantiasa dalam mata kesaksian dan pencapaian kepada kedekatan. Mana dia mendakwa dia senantiasa berada dalam asyuhud atau maqam musyahadah dan mencapai kepada kedekatan, maqam al-muqarrabah. Sudah berada bersama dengan al-muqarrabin. Maqam al-muqarrabin ini adalah maqam yang paling tinggi, berada hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ia tidak mengetahui hal-hal tersebut kecuali istilah dan lafaz sahaja. Yang maknanya bila kita mempelajari ilmu tasawuf, maka kita akan bertemu dengan al-maqam, tingkatan-tingkatan dan juga ahwal, daripada hal demi hal, daripada keadaan kepada keadaan. Jadi dia mendakwa dia sudah menguasai maqam-maqam tersebut. Padahal kata Imam Ghazali, dia hanya mengetahui, dia bukan ada ma'rifah yang sebenar, tapi dia hanya mengetahui istilah saja. Dia mengetahui istilah dan juga lafaz saja. Kerana ia hanya menghafal dan mengulang-ulanginya sahaja. Lalu mengira bahawa hal itu merupakan darjat yang lebih tinggi dari ilmu generasi pertama dan akhir. Bahkan ia memandang generasi pertama itu salafus salih. Generasi yang akhir disebut dengan khalaf. Jadi dia melihat dirinya lebih tinggi daripada salafus salih dan juga lebih tinggi daripada mana-mana ulama yang kemudian. Kerana dia merasakan mereka walaupun mereka lebih senior, lebih dulu daripada dia, tapi orang lain itu belum mencapai maqam. Yang belum mencapai maqam. Sedangkan dia sudah mencapainya. Bahkan ia memandang para fuqaha, mufassir, ahli hadis dan berbagai kalangan ulama dengan pandangan melecehkan. Apatah lagi terhadap orang awam. Jadi kalaulah ulama mufassirin, al-hadis, al-fiqh, fuqaha, mujtahidin dia pandang lekeh, selalu disebut
Mereka itu hanya mengetahui ilmu syariat, tidak tahu ilmu hakikat. Mereka itu hanya menguasai ilmu kulit dan tidak menguasai ilmu isi. Itu selalu disebut begitu. Jadi kalau para alim ulama dia melecehkan, lebih-lebih lagi lah orang awam. Jadi dia tidak menyadari bahawasanya mungkin ramai di kalangan orang awam yang tidak dikenali oleh orang lain, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka telah mencapai kedudukan maqam yang tinggi. Bahkan petani meninggalkan pertaniannya dan tukang urut meninggalkan profesi urutnya lalu mengikuti mereka terus menerus selama berapa hari untuk menghafal kalimat-kalimat palsu itu. Kemudian ia mengulangi-ulanginya seolah-olah ia bicara tentang wahyu dan rahsia yang amat penting. Kemudian dengan hal tersebut ia meremehkan semua hamba dan ulama. Jadi orang sebegini kadang-kadang dia oleh sebab dia pandai berkata-kata, dia bercakap itu sentiasa bermain di bibirnya istilah-istilah kesufian, istilah-istilah yang mengkagumkan orang lain. Jadi menyebabkan dia dilingkungi oleh pengikut-pengikut dan dia terpedaya dengan pengikut-pengikutnya itu sehingga membawa dia untuk meremehkan para semua hamba Allah dan juga ulama-ulama. Ia berkata tentang para hamba Allah yang lain. Mereka adalah para pencari ganjaran yang letih. Dia tengok orang berulang alik ke masjid, sembahyang berjamaah. Orang yang hanya baca Quran, orang awam, orang biasa. Rajin sembahyang sunat dan sebagainya. Lalu maka kata itu semua ibadat orang panggil pencari upah. Ya, mana mencari upah. Orang mencari pahala ni bagi dia mencari upah dan juga meletihkan. Mut'ibun, mana mereka tu letih saja. Darjat tak tahu mana di sisi Allah Ta'ala. Ya, mereka ni maknanya beramal dengan letih. Tapi tidak setara mana darjat mereka di sisi Allah. Berbeza dengan mereka. Yang mereka ni bila sudah mencapai maqam yang tinggi dan beramal biasa-biasa saja. Bahkan selepas ini Imam Ghazali kata mereka pandangan mereka tak perlu beramal lagi. Ya, kerana maqam mereka senantiasa tinggi di sisi Allah SWT. Jadi dia merasakan bahawa para ubad, orang yang beribadat ni meletihkan. Tapi ganjarannya tidak setara mana. Dan berkata tentang para ulama pula, maka mereka ini berkata mereka adalah orang-orang yang terhalang dari Allah. Ya, para ulama ini adalah orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendakwa dirinya telah sampai kepada kebenaran dan termasuk golongan muqarrabin. Padahal di sisi Allah ia termasuk orang yang durhaka dan munafik. Bahkan di sisi orang-orang sufi yang saleh, ia termasuk orang yang bodoh yang tidak menguasai ilmu, tidak menghaluskan akhlak, tidak menjaga urutan amal dan tidak mengawal hati. Ia hanya mengikuti hawa nafsu dan menghafal istilah-istilah kaum sufi semata-mata. Jadi dia bukan sufi yang sejati. Sebaliknya dia ni munafik, nifak, berpura-pura dengan penampilan, dengan ucapan-ucapan yang kadang-kadang mengalahkan ahli sufi. Jadi sebab itu kita perlu menjadikan para tokoh sufi yang sebenar sebagai terutama sekali di kalangan as-salafus salih. Ya, Imam Hasan al-Basri, dan sebelum itu lagi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in, Imam Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Fudail ibn Iyad, Junaid al-Baghdadi, Dunun al-Misri. Ini semua tokoh-tokoh sufi di kalangan salafus salih, yang mana kesufian mereka itu bukan dengan bercakap, dengan bukan bermain-main kata, tapi kesufian mereka itu adalah dengan ketakwaan, menjaga makanan, wara', zuhud, banyak beramal, banyak baca Quran, banyak
berzikir, menjaga salat 5 waktu, berjamaah di masjid, berjihad jalan Allah. Itu dia panggil sufi-sufi yang asal. Yang sufi-sufi dengan sibrah para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat. Tidak banyak bercakap. Sebab itu Imam Ghazali adalah sufi jenis yang kedua ini. Itu sufi suluki dia panggil. Sufi yang meriadah jiwa dengan ibadat. Yang menjaga jiwa daripada maksiat dan juga melatih jiwa dengan ibadat-ibadat. Itu sufi Imam Ghazali. Sebab itu kita perhatikan, kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri, memang sufi Imam Ghazali ini adalah sufi yang memerlukan mujahadah. Memerlukan mujahadah, kesungguhan. Dia berbeza dengan sufi yang lain. Yang dia panggil tasawuf falsafi. Tasawuf yang diserapi dengan falsafah. Yang banyak mengungkapkan istilah-istilah yang pelik-pelik, yang gharib. Tapi mengkagumkan orang yang mendengar, tetapi banyak menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ke-19, golongan yang tertipu ialah golongan yang terjerumus dalam serba membolehkan dan ibahah. Melipat hamparan syariat. Maknanya mereka tidak merujuk pada syariat. Bagi mereka syariat ini tidak perlu dirujuk. Seumpama dibiarkan tertutup, terlibat, menolak hukum dan menyamakan antara halal dan haram. Sebagian mereka mendakwa bahawa Allah tidak memerlukan amal perbuatanku sehingga aku tidak perlu berusaha payah. Ya Allah Ta'ala tak perlu amalan kita. Kalau dia nak masukkan kita dalam syurga, dia masukkan. Kalau kita beramal pun, kalau dia nak letakkan kita dalam neraka pun, dia boleh letakkan. Ini semua adalah ucapan-ucapan zindiq. Ucapan-ucapan zindiq. Mana orang yang berpura-pura. Bagaimana mungkin kita boleh menepikan syariat padahal Quran itu sendiri syariat kita. Penuh dengan iman, amal saleh. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri kita perhatikan adalah orang yang kuat beramal. Menjaga salat fardu, berjamaah, berjihad, sembahyang malam, baca Quran, menjaga salat sunat, witir. Itu Nabi SAW. Jadi siapa Nabi mereka? Kalau mereka menganggap bahasanya amalan-amalan ini tidak perlu. Sebagian lagi berkata, amal perbuatan dengan anggota badan tidak ada artinya. Apa yang dinilai adalah hati. Sedangkan hati kami telah bergelora dengan cinta Allah dan telah sampai kepada ma'rifatullah. Jadi mereka bercakap dengan zahir itu nampak macam betul. Tapi sebenarnya hawa nafsu. Kerana setiap pandangan, idea yang bercanggah dengan Quran, hadis, bercanggah dengan amalan Nabi SAW, konform, itu adalah hawa nafsu. Kalau dia terbit daripada wahyu, mesti selari dengan wahyu. Kami menghadapi dunia, kata mereka, dengan badan kami. Sedangkan hati kami berkonsentrasi dalam kehadiran rububiyah. Rububiyah ini ketuhanan. Hadrat al-rububiyah. Rabbaniyah. Maka berdakwah mereka ni adalah orang cinta kepada Allah. Dan jangan tengok zahir kami. Zahir ni tak ada apa-apa. Dan zahir kami ni bersama dengan dunia. Tapi sebab hati kami sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka lupa bahasanya Allah SWT berfirman dalam Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, yakni hukum Allah, amalan-amalan yang menjadi tanda ketakwaan, itu hadir pada hatinya. Jadi kalau zahir kita tak bersih, itu menunjukkan hati tak bersih. Zahir maksiat pada Allah, tidak menjaga syariat, itu menunjukkan bahasanya lahir daripada hati yang tidak memandang berat, tidak mementingkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriah kami bersama syahwat tapi tidak dengan hati, kata dia. Kamu tengok kami luaran saja, kami bergelumang dengan nafsu, tapi sebenarnya hati kami ni baik.
mereka mengaku telah melampaui darjat kaum awam. Mana mereka ni, darjat mereka itu bukan lagi bersama orang awam dan tidak perlu menempa jiwa dengan amalan fizik. Sebaliknya dalam syariat berbeza macam pandangan mereka ni. Dalam syariat jiwa itu ditempa dengan amal soleh. Yang jiwa kita itu ditempa dengan amal soleh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu menegah daripada buatan keji dan mungkar. Jadi peranan sembahyang tu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungut, ambil daripada mereka yang Muhammad zakat atau sedekah yang menyucikan, tutahhiruhum, menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan, membuang segala kekotoran hati daripada mereka. Jadi amalan zahir ni penting. Bacaan Quran, juga puasa dan sebagainya. Tapi mereka ni meremeh-remehkan kerana menganggap bahasanya yang penting adalah hati. Mereka juga mengaku bahawa syahwat tidak dapat menghalangi mereka di jalan Allah kerana kekuatan mereka dalam menghadapi syahwat itu. Jadi mereka buat maksiat pun tak apa, tak terjejah apa-apa hati mereka. Padahal Nabi SAW menyebutkan bila seorang itu melakukan satu maksiat, akan timbul satu titik hitam dalam hati mereka. Bahkan mereka menempatkan derajat mereka di atas derajat para Nabi. Wal'ayazubillah. Allahul musta'an. Jadi mereka letakkan mereka lebih tinggi derajat daripada Nabi-Nabi. Yang ke-20, golongan yang melampaui batas mereka sebelum ini. Ini golongan yang lebih lagi tertipu daripada yang tadi. Di mana menjauhi amal perbuatan yang sibuk memperhatikan hati. Salah seorang di antara mereka mendakwakan makam zuhud, tawakal, ridha. Ini semua maqamat lah. Maqam dalam ilmu tasawuf. Maqam zuhud, maqam tawakal, mendakwa. Di antara mereka mendakwa, mereka sudah mencapai maqam zuhud, maqam tawakal, ridha dan cinta, tanpa memahami hakikat maqam-maqam ini. Tapi mereka tak faham hakikat maqam ini apa yang sebenarnya. Syarat-syaratnya, tanda-tanda dan berbagai penyakitnya. Ada pula yang mengaku telah mendapatkan wajd, keterpesonaan dan cinta Allah. Yang mereka sudah mencapai al-wajd. Telah mencapai al-wajd. Di sini diterjemah dengan keterpesonaan. Mana mereka berada dalam maqam mereka menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang di luar daripada maqam al-mulk dipanggil. Maqam ni ada dua. Bukan maqam dipanggil alam Allah Taala ni ada dua, maqam al-mulk dan juga alam malakut. Al-mulk ni alam biasa ni lah, alam langit bumi. Alam malakut ni alam atas. Jadi maka mendakwa mereka sudah berada dalam alam malakut, di mana mereka menyaksikan seumpama Nabi menyaksikan ketika Isra' Mi'raj. Jadi penyaksian-penyaksian yang menyebabkan hati itu terpesona sehingga tak dapat diungkapkan, tidak ada bahasa untuk mengungkapkannya. Dan mereka tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengaku telah gila kepada Allah sehingga kadang-kadang terbayangkan berbagai khayalan tentang Allah. Sehingga kadang-kadang terbayang, padahal semua itu adalah bid'ah dan kekafiran. Ia mendakwakan cinta, mana sampai tahap dakwah mereka ini membawa mereka kepada bid'ah dan juga kekafiran. Mana bi'antiqad, dengan i'tiqad yang menyimpang jauh daripada syariat. Antaranya adalah mereka mendakwa mereka telah menyatu dengan Tuhan. Mereka telah menyatu dengan
dengan Tuhan. Dan mereka mendakwa mereka telah menyaksikan Tuhan. Ia melakukan hal-hal yang dibenci Allah, mengutamakan hawa nafsu berbanding perintah Allah dan meninggalkan sebahagian perintah kerana malu kepada makhluk. Ia tidak menyedari bahawa semua itu bertentangan dengan cinta yang sebenar. Jadi cinta yang sebenar ini, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, jika benar kamu menyintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku Rasulullah ini. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan menyintai kamu. Jadi bagaimana mereka mendakwa bahasanya mereka menyintai Allah dan sudah mencapai maqam Muhammadullah, padahal mereka tidak mengindahkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Syariat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu bagi kita yang ingin bertasawuf, maka bertasawuflah dengan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf Salafus Salih yang banyak ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitabnya yang lain. Jauhilah tasawuf falsafi, tasawuf falsafah yang mengeluarkan teori-teori ataupun kupasan-kupasan yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita kena ingat bahawasanya tujuan kita beragama ni bukan untuk orang melihat kita hebat. Bukan. Tujuan kita beragama ini, sama ada kita akidahnya, fiqahnya, tazkiyahnya, ataupun disebut juga dengan tasawufnya. Tujuan adalah untuk kita membersihkan hati kita agar bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti, Allah menerima kita. Karena dalam surah Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak memberi guna harta dan anak-anak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Itu saja. Bukan tak penting. Tak penting orang mengetahui kita bertasawuf atau tidak bertasawuf. Tak penting orang mengetahui kita dengan aliran itu, aliran ini. Kadang-kadang wujudnya aliran ini merosakkan hati kita. Bila kita terpedaya dengan aliran, seolah-olah macam dengan kita beraliran, berada dengan satu kelompok, maka kita sudah mencapai maqam. Tidak. Kita mencapai maqam jika di sisi Allah, begitulah. Ya. Di sisi Allah kita ni diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba dia. Ya, kita ingat balik. Dalam ayat yang semua kita hafal. Bila di akhirat nanti Allah Ta'ala nak menjemput kita masuk dalam syurga, Allah Ta'ala sebut apa? Ya itu nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang teguh, yang tetap, yang tenteram dalam iman, yang tidak ada kesengsian. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan redha, kamu redha untuk bertemu Tuhanmu dan juga kamu diredai oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam ibadi, kelompok hamba-hamba aku. Itu maqam yang sebenar. Maqam hamba. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun dia kata, la tutruni, tak usah kamu berlebih-lebihan memujiku seumpama orang Nasara berlebihan memuji Isa. Sehingga mereka mengangkat Nabi Isa ni ke martabat anak Tuhan. Akan tapi kata Nabi, cukuplah kamu mengakui bahasanya aku ini hamba Allah. Nabi berbangga dengan title hamba Allah, Abdullah wa Rasuluh, dan juga Rasulullah SWT. Jadi kita cuba untuk meletakkan diri kita ni Abdullah, sebenar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa diiktiraf orang lain, tak penting iktirafan orang lain. Yang penting adalah pengiktirafan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita nak sangat-sangat ialah kita mati dalam husnul khatimah. Kita mati sebagai hamba Allah, kita mati dalam husnul khatimah. Dan kita menjamkan mata buat yang terakhir di dunia ini dalam keadaan Allah redha kepada kita, dalam keadaan bersih daripada dosa, dan dalam keadaan hati kita ni tersemat kukuh. Nah, akidah kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah madai untuk kita hidup. Kerana dunia ni sementara saja. Di sanalah yang lebih penting. Itu siapa yang mengira bahawa yang melakukan benci Allah, mengutamakan hawa nafsu berbanding perintah Allah dan meninggalkan sebagian perintah kerana malu pada makhluk, ia tidak menyedari bahawa semua itu bertentangan dengan cinta yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Demikianlah kita membaca tiga golongan hari ini dan insyaAllah kita sambung lagi. Dia ada 23 semua. 24 lagi 4 lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum